Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina rasulina habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, akhwat, a'azakumullah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita dapat menyambung punya perbincangan liqa kita ini. Kita malam ini masuk pada muka surat yang ke-45, iaitu pada malam ini kita lihat tajuk baru daripada buku kita ini, keagungan istighfar ini, keagungan istighfar oleh Samar bintu Muhammad Al-Jam'an ini. Kita masuk muka surat 45. Kita sampai pada tajuk kita, iaitu tajuk penulis menyebut perbezaan antara istighfar dan taubat. Perbezaan antara istighfar dan taubat. Apa itu istighfar dan apa itu taubat? Ini yang nak dibahas oleh penulis. Dan ini juga hakikat daripada tajuk buku ini, iaitu melihat kepada israr, melihat kepada asrar dan melihat kepada ajaib, rahsia dan kehebatan, keagungan istighfar. Penulis menyatakan bahawa taubat adalah penyesalan atas perbuatannya yang telah lalu, meninggalkan perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu perkataan penulis. Penulis kata taubat ini merujuk kepada penyesalan. Secara bahasa, kalau kita merujuk kepada perkataan taubat, diambil daripada perkataan taba, ta alif ba, taba, ba baris di atas, taba, iaitu merujuk kepada, kalau dikatakan taba ilallahi yatubu taubatan, dia merujuk kepada anaba wa raja'a anil ma'siyati ila ta'ati. Taba daripada taba itu jadi taubah. Taba yatubu taubatan wa taubatan. Bila kita sebut taba, dia merujuk kepada perkataan telah kembali. Telah kembali bermakna telah balik. Dah, kembali dah. Tapi dia merujuk taba kembali. Kembali daripada satu tempat. Mungkin kawan tu, kita kata, dia duduk rumah asal Penang, tapi dia duduk di Johor lama. Johor tak boleh, Johor tak ada tauliah. Dia pergi duduk di Melaka lama. Dia duduk di Melaka lama. Jadi lamalah dia tinggal Penang ni. Lepas tu satu masa dia balik. Maka taba, dia telah kembali. Dia telah kembali, pergi balik tempat asal dia. Bila dia pergi kembali tempat asal dia, tentulah dia meninggalkan Melaka. Keindahan tempat dia pergi tu dia tinggal, pemandangan semua dia tinggal. Maka dia kembali kepada tempat asal dia. Taba ilallah bermakna hamba itu kembali kepada Allah. Merujuk kepada sebelum itu hamba itu jauh dengan Tuhan, tidak bersama Tuhan, tak duduk sekali pun dengan Tuhan, tidak pun apa-apa dengan Tuhan, jauh. Kemudian hamba itu taba ilallah, dia datang kepada Allah. Dengan datang apa? Dengan datang taubatan. Dengan datang membawa suatu sifat. Sifat apa dia? Sifat anaba, sifat nak kembali pada Allah, waraja'a, dia nak pulang pada Allah, anil ma'siyati ila ta'ati, dengan dia nak meninggalkan maksiat, dia nak pergi kepada taat.
Maka itu bila kita sebut taubat, itu isi dia, itu inti dia. Dia ambil dari perkataan taba tadi. Ada juga ulama bahasa menyebut taubat itu dengan perkataan ar-ruju' minaz zambi. Ar-ruju' minaz zambi, iaitu dia merujuk balik kepada zambi. Dia membuat satu rujukan minaz zambi. Dia kembali daripada dosa. Dia tu pulang daripada dosa. Dia dah tinggal dah dosa, dia kembali meninggalkan dosa. Itu dari segi bahasa, dari segi perkataan yang kita dapat belajar daripada perkataan taubat. Jadi kalau kita ambil perkataan para ulama kita ini, ulama ahli bahasa, maka kita faham, kita nak mencari perbezaan antara taubat dan istighfar. Bila sebut taubat, maksud dia apa? Kita kena ingat dua benda. Satu, taubat daripada perkataan taba, bermakna kembali. Taba ilallah, orang itu kembali pada Allah, pulang kepada Allah. Yang kedua, bila sebut taubatan, taubat, dia merujuk kepada kawan itu, dia kembali pada Allah. Artinya, kenapa dikatakan dia kembali pada Allah? Sebab dia jauh daripada Allah. Kalau dia memang dekat dengan Allah, tidak dikatakan dia kembali pada Allah. Melainkan hari dia matilah dikatakan dia kembali pada Allah. Maka dia ni jauh dengan Allah, maka dikatakan anaba, balik jalan nak pulang pada Allah, waraja'a, kembali pada Allah, minal dia raja'a waraja'a ila al-ma'siyah, waraja'a minal ma'siyati ila ta'ati. Dia kembali pada Allah dengan meninggalkan maksiat kepada dia nak mengerjakan balik ketaatan pada Allah. Maka itu dikatakan orang yang bertaubat. Kalau satu orang itu ada tingkah laku, karakter itu pada diri dia, maka dia dikatakan orang yang ada padanya ciri-ciri ataupun tanda-tanda taubat. Orang yang bertaubat. Taib, at-taib, taib ni orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, maka apa tanda taubat? Tanda taubat, dia meninggalkan maksiat, dia kembali pada taat. Macam mana orang itu dikatakan taubat? Hanya dengan dia meninggalkan maksiat, lepas tu kembali pada taat, itu dikatakan dia telah bertaubat? Ya, dia dikatakan bertaubat. Tapi ada lagi dua perkara kena lihat. Satu, secara zahir dia dikatakan bertaubat. Sebab apa? Bila ada taat tu, kembali pada Allah. Dengan apa? Dengan satu, meninggalkan maksiat. Dua, bila ada ini, dia tak boleh ada satu, tak ada satu. Dia kembali pada Allah, tapi ibadat dia tak buat. Kefarduan dia tak buat. Maka tak dinamakan. Dia kena ada dua sekali. Dia kembali pada Allah yang sama, dia meninggalkan maksiat dan taat pada Allah. Dia kena package benda itu. Dia dikatakan ada ciri-ciri orang bertaubat. Adakah apabila satu orang itu dulu dia tak semayang, dia semayang, dia dikatakan orang yang bertaubat? Ya, dari segi bahasa dia orang bertaubat. Label ke bawah. Label apa? Label kedua ni, iaitu bila satu orang tu meninggalkan maksiat, kembali pada taubat, kembali pada taat, secara ruhnya, hakikatnya dilihat kenapa dia berbuat demikian. Kalau masalahnya macam ni, doktor kata kat dia, kata, tuan ni kalau lagi pun tak kedarah arak dah. Doktor kata untuk membuat jantung ke apa, eloklah tuan minum zam-zam banyak, tinggallah arak. Maka dia pun daripada meninggalkan minum, banyak minum pemakanan sunnah, itu dah arak, dia suka. Adakah dia dipanggil orang yang bertaubat? Untuk sampai pada tahap tu diperlukan istilah taubat pada level yang kedua tadi. Kembali pada Allah, meninggalkan maksiat,
dan taat pada Allah dengan jiwa yang benar-benar mengharapkan Allah, ataupun kita lain dia benar-benar ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Taubat yang ikhlas ini dalam ayat Quran, dalam surah Tahrim tadi ayat 8, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu pada Allah dengan taubatan nasuha. Ini semua perkataan kita pernah dengar, taubatan nasuha. Baik, taubatan nasuha, taubat tadi kita dah bincang dah apa makna taubatan. Nasuha, apa makna nasuha? Ada orang nama nasuha. Kalau Melayu, kita boleh kata dengan kita bubuh terjemah makna bersih, murni, tidak ada benda yang diragukan, tidak ada benda yang disyak. Nasuha bermakna taubatan nasuha, taubatlah kamu pada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang murni, yang tidak ada makna kedua, melainkan makna dia hanya nak bertaubat kepada Allah. Baik, kerana itu saya kata pada awal tadi, label orang bertaubat itu ada dari segi bahasa tadi dah ada dua. Satu, orang tinggal maksiat, ketaatan, tapi dalamnya tak ada ikhlas, taubat, maka naiklah istighfar itu setinggi-tingginya. Tapi diperlukan nasuha dalam taubat. Maka dalam rangkap perkataan taubatan nasuha, taubat inilah menyebabkan terbukanya pintu syurga. Dulu jamaah sekalian, dulu Nabi Adam alaihi salam mengungkapkan perkataan yang membuat terbuka langit, yang menyebabkan para malaikat mengaminkan perkataannya. Kami telah menzalimi diri kami, zalamna anfusana, kami telah zalim diri kami, wa illam taghfir lana, dan tidak memberi keampunan pada kami, wa tarhamna, dan engkau tidak memberi rahmat, kesian, lanakunanna minal khasirin, daripada kalangan orang-orang yang sangat rugi akhirat dan masuk neraka. Kalimah ini, kalimah istighfar yang dalam kalimah dimuat kepadatan taubat, maka kalimah ini naik sampai pintu langit. Bukan saja terbuka langit, sampai pada peringkat kalimah Rabbana zalam anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ini telah pertama buka apa? Telah membuka pintu langit yang 7, ke 8 pintu syurga. Para ulama yang menjadi kekuatan ucapan Adam dan Hawa ini, terbuka pintu langit dan pintu syurga. Macam mana dia kembali pada Allah? Kembali pada Allah, akan maksiat, dan dia kembali dengan mengerjakan balik ketaatan pada Allah. Dengan apa? Dengan keikhlasan. Baik. Ibnu Hajar kata, bila orang itu kembali pada Allah, Ibnu Hajar kata perkara yang pertama kena ada pada tanda kata ikhlas itu ada. Yang pertama kena ada, akan ada, bukan kena ada, mesti ada. I'tiraf, dia mengiktiraf. Melayu panggil apa i'tiraf? I'tiraf. Apa? Mengakui. Ini perkara yang diiktiraf, ini perkara tidak diiktiraf, ini perkara diiktiraf kebenarannya, ketulinannya. Dia iktiraf diri dia mengaku. Maka bila satu orang tu kembali pada Tuhan, dia kembali pada Tuhan dia, yang macam kita belajar bahasa tadi, apa itu, kalau kita kata
ar-ruju'u minaz zambi, ataupun kita kata ana yati anil maksiyah. Jadi saya kata minal, silap, bukan minal, anil wa waja'a anil maksiyati, bukan minal, anil maksiyati ila ta'ati. Dia kembali pada Allah anil maksiyati, dan bermakna dulu dia dengan maksiat, maka dia Allah dari maksiat ila kepada taat. Masa dia ila ta'ah, saya cakap dia pasal ada Siti Salwa. Ada lagu, ada 2 buah lagu. Saya tak ingat sangatlah. Satu lagu dinyanyikan oleh seorang Indonesia, kalau tak silap saya nama dia Brori Tika. Pakcik Anwar mungkin tahu. Brori dia menyanyi satu lagu, biarlah bulan bicara sendiri. Dalam lagu tu dia ada perkataan, aku yang berjuang dalam apa tu lah, panjang. Dia cerita bila dia buat salah, dia mengaku kat wanita tu tidak ada sikit pun pada wanita itu wajah-wajah masam ke apa ke. Cuba dengar balik. Itu nama dia i'tiraf. Kalau lagi satu lagu dinyanyi oleh itu penyanyi Malaysia 80-an, tak silap saya, Nash kan, Nash nama dia, Nash lagu tu lah, ada syurga di wajahmu, kan, saya dengar ada syurga di wajah. Itu dia kata, itu dalam lagu tu dia menyebut aku yang bergelumiang dalam dosa. Itulah bibit i'tiraf. Atau bayang bila satu hamba dia mengaku depan Tuhan daripada hati yang paling dalam, dia mengaku depan Tuhan macam Adam mengaku tadi. Pasal Adam terbuka pintu langit sampai terbuka pintu syurga. I'tiraf yang datang daripada diri Adam, Rabbana zalamna anfusana, datang seketul daripada hati. Dan antu tengok ada para ulama menyebut Adam menangis saja, tetapi riwayat itu tak disebut. Para ulama menyebut Adam menangis 40 tahun, kata dia. Air mata tu duk turun. Bila dia teringin, mata tu turun. Dia menyesal 40 tahun, kata dia. Kalau itu artinya itulah nama sempurna, dengan jiwa yang sempurna, dengan niat untuk dia akan i'tiraf. Tapi kalau itu dia tidak tahu, maka dia payah mendapat al-i'tiraf. Itu satu. Yang kedua, kata para ulama, supaya taubat itu lagi, Ibn tentang an-nad yang dinamakan maksiat tadi. Dia berhenti, dia tak mau dah. Tak mau dah dengan mana ikhlaq, dia stop, dia berhenti. Dia tak buat, dia berhenti. Dan disusuli Ibn Hajar kata dengan al-azmu, dengan suatu azam yang kuat, suatu tekad yang kuat, ala yu'awidal insanu maqtarafahu. Dia tadi al-iqlaq, dia stop, dan dia stop. Yang ni al-azmu. Lepas dia stop, dia pun terpahat dalam hati dia, benda ni aku tak benda ni. Baik, kata Ibn Hajar, bila satu orang itu kembali pada Allah dengan sifat ni, dengan sifat apa? Al-i'tirafu, satu. Yang kedua an-nadmu. Yang ketiga apa tadi? Al-iqla'u, dengan qaf, al-iqla'u. Dan yang keempat dengan al-azmu, azam. Dia kata dia tak akan patah balik dah ke dunia lama dia. Ibn Hajar kata kalau 4 perkara ini wujud dalam hati satu orang yang bertaubat, maka itulah petanda, kata, keikhlasan mengiringi taubat dia. Maka taubat itu sangat bernilai
Dan itulah yang dinamakan dengan taubatan nasuha. Dia telah pun kembali pada Allah dengan yang sangat murni. Jadi taubatan nasuha ini bukanlah taubat yang payah ataupun tak dapat dicapai. Dia dapat dicapai. Apa yang Quran sebut semua dapat. Maka bila ada taubat, maka inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat, dalam surah yang kedua, ayat 222. Allah kata, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai dan akan menunjukkan kecintaan pada orang yang bertaubat dan kepada orang yang bersih, mensucikan diri. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ikhwan, dalam hadis Abi Daud, dan hadis Abi Daud pun ada, Tirmizi pun ada dengan nilai yang hasan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Nabi khairul khata'ina at-tawwabuna. Nabi kata setiap anak Adam itu tersalah. Dan sebaik-baik orang yang bertaubat. Ini hadis daripada Anas. Baik ikhwan, kalau kita dapat melihat perkara itu, alhamdulillah. Dan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dia ada menambah sikit, dia ada menyebut sikit. Imam Ibn Hajar tadi dia sebut apa tadi? Dia sebut al-i'tirafu, an-nadmu, al-iqla'u da ilaiha abada. Sama, bahasa dia beza. Iaitu dia ada tentang ayyuqli'a 'anil maksiyati, dia kena stop maksiat. Nawawi, ayyundama 'ala fi'li, dia kena menyesal di atas perbuatan yang lama-lama yang dia buat tu, dosa yang dia taubat tu, dia kena ada menyesal. Menyesal itu bukan bikin-bikinan, memang datang daripada hati. Yang ketiga kata Nawawi, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada, iaitu dia berazam untuk tidak kembali kepada maksiat itu. Nawawi guna perkataan abada, selama-lamanya. Kita melibatkan orang, anak Adam yang lain, dia kena tambah yang keempat, pelengkap kepada taubat nasuha. Apa dia? Dia kena kembalikan balik orang dia ambil. Dia kena pulangkan balik. Buat, kalau dia ada tiga tadi di sisi Nawawi, dia berhenti maksiat, dia menyesal atas maksiat dia buat, dan dia berazam tak membuat maksiat dah, tapi dia masih tak pergi kembali barang orang. Artinya taubatan nasuha itu belum lengkap pada diri dia. Kalau belum lengkap, dia tidak mendapat tawaran Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Terbukanya syurga, diampunnya dosa. Dengan Tuhan selesai, tapi dengan orang. Ikhwatul iman, saya terfikir bila melihat perbahasan ulama-ulama kita ini, saya terfikir bahawa perkara yang berkaitan dengan orang ni, dia kemungkinan ada dua bahagian. Satu, barang yang kita ambil orang punya, barang yang kita ambil, yang nisbah dia apa? Nisbah dia kalau macam melibatkan zaman puluhan, zaman saya dulu, sambil balik sekolah tu, sambil tangan tu tengok pokok mutan orang, pulas biji. Tapi orang punya ada tuan, pulas biji, sambil duduk jalan balik tu makan, pulas pokok mutan orang. Yang ini salah. Tetapi yang macam ini ni, dia tak masuk dalam yang dimaksudkan oleh anda pada pandangan saya. Yang dimaksud balik pada orang ni ialah
kalau melihat perbahasan ulama, dia merujuk kepada apa yang kita ambil hak orang dan orang itu menanggung kerugian dan kesusahan. Apa yang kita ambil? Kita ambil duit orang. Banyak mana duit kita ambil? Duit orang yang duit itu menyebabkan dia susah. Dia jadi susah. Katalah kita ambil duit dia sekupang. Kita ambil duit dia masa dia ada 1,000 ni kita pun tak habaq. Kita terambil tak habaq ambil sudah sampai malam ni baru sedar. Yang macam ni nak kena call dia balik ke? Ya, kalau boleh call habaq lah. Tapi pastikan dia kawan kita. Tapi kalau dia musuh kita, itu akan jadi penyebab kepada musibah lebih besar ke depan. Itu akan jadi besar lagi, dia akan berseteru dengan kita. Yang macam ni yang macam ambil sekupang, ambil 5 dit, dengan istighfar, minta ampun, kita buat baik kepada dia, kita bersedekah pada dia, selesai. Kita ambil ni yang dia jadi susah. Kalau ambil sekupang, dia mungkin tak susah. Kalau ambil RM1, dia mungkin tak susah. RM5 kita ambil duit dia. Dia kata tak susah kot. Belum tentu. RM5 tu kita ambil, tengoklah duit siapa, kawan macam mana. Kalau kawan tu memang jenis orang susah, RM5 besar. Jenis kesimpulan dia, kita ambil harta orang yang orang tu menanggung kesan daripada kita pergi ambil harta dia. Dia jadi susah. Masa itu ke dia susah, dan benda itu menyebabkan dia tak tahu sebab ambil, ataupun dia tahu, dia kata, ya Allah, awaklah kawan ni buat lagu ni ke aku, ya Allah, awaklah dia ni buat lagu ni ke aku. Yang ini termasuk dalam bab ni. Yang ini kata Nawawi, kena pulangkan balik pada dia. Cari jalan. Kalau kena kumpul duit balik, bayar balik kat dia. Sebab itu menjadi kesempatan nasuha. Kemudian para ulama kita juga ada bincang, sekiranya kalau kita pergi jumpa dia, kata saya ambil duit tuan, saya ambil harta benda tuan, kerana saya lah tuan tanggung itu, tuan tanggung ini, menyebabkan jahat besar daripada itu. Dia pukul kita ke, dia nak bunuh kita ke. Hak ni para ulama kita kata, hak ni jangan. Cari jalan supaya kita nak taubat kita tu ada manfaat, tidak membawa kepada kerosakan yang lain. Yang ni ada juga sebahagian ulama kata cukup juga dengan kita pergi minta maaf secara umum, baik pada dia, hadiah kat dia, dia tanya, kita tu saya cakap lah, kita kata saja nak bagi. Ada juga para ulama kita sebut yang macam tu kita boleh bersedekah tempat lain kalau kita ambil harta dia. Dan ini terutamanya ulama kita sebut kalau kita nak kembalikan balik dia itu, dia mungkin dah mati, dia tak ada, ataupun kita tak tahu dia pindah ke mana, cari tak jumpa. Dia tak tahu masalah. Tapi kalau kita pergi minta halal balik kat dia, itu menunjukkan kita ini orang yang kembali pada Allah dengan sempurna. Tapi dengan itu kita pergi minta bagi tahu kat dia, jadi masalah besar lagi. Hang lah yang curi hari tu, aku tak alai dunia akhirat, keturunan hang 7 ketuk. Dia sumpah macam Mansuri sumpah Langkawi, mampu kita. Yang tu istighfar sudahlah, buat baik kat dia, sedekah kat dia sikit, selesai. Tapi yang Nawawi maksudkan ini barang yang kita ambil hak orang, kita minta halal kat dia. Kalau memang kita tak ada duit nak bayar balik, mungkin kita minta halal kat dia. Tapi dengan kita melihat pandangan ulama lain, janganlah sampai kita mendedahkan kesilapan kita pada dia, menyebabkan musibah lebih besar jadi. Kalau itu nak terjadi, kita stop sat dulu. Kita cari masa yang sesuai, kita cari time yang sesuai. Baik ikhwan, kesimpulannya ialah bahawa taubat itu ada makna yang tersendiri. Taubat itu ada syarat tersendiri, kita sebut dah tadi.
Dan taubat itu ada dia punya wajah tersendiri yang mengangkat dia naik ke atas. Saya ingin membaca sedikit perkataan yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia ini, Madarijus Salikin. Ibn Qayyim menyebut apa, ikhwan? Dia kata taubat dia kata merupakan awal persinggahan, pertengahan dan akhir perjalanan hidup. Bagi seorang yang salik, seorang yang nak berjalan balik bertemu Tuhan, taubat adalah stesen yang mula dia kena pergi. Ya, dan dia menjadi stesen pertengahan. Dia nak mendekatkan diri pada Allah, start dengan taubat. Dia hidup, kemudian rebah macam mana, bangkit, taubat. Dan taubat juga menjadi akhir kesudahan dia. Kata Imam Ibn Qayyim, seorang yang nak menghadap Tuhan, nak menuju Tuhan, dia tak boleh lepas diri dia daripada taubat. Terutama Ibn Qayyim kata di hujung hidup dia, seorang itu lebih memerlukan taubat. Taubat itu lebih penting kepada dia, lebih mendesak kepada dia, kerana dia sangat memerlukan taubat. Kerana dalam ayat Allah Ta'ala menyatakan وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah kata bertaubatlah, tubu ila Allah. Allah kata bertaubatlah kepada Allah jami'ah, kesemuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, menjadi orang yang berjaya. Ibn Qayyim kata, ikhwan, ayat ini, ayat Allah suruh orang beriman bertaubat ni, ayat ke-31 surah An-Nur ni, turun di Madinah. Turun di kala para sahabat telah pun berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sahabat telah berhijrah. Mereka duduk di Madinah, mereka telah pun berjihad. Sahabat telah hijrah, sahabat telah berjihad. Sahabat telah pun menginfakkan harta mereka untuk Islam. Para sahabat ini telah pun beriman pada Allah, telah pun melakukan amal saleh. Namun Allah minta hidup mereka itu dilengkapkan dengan taubat. Masih diturun ayat ini kepada orang yang telah dijamin syurga, kata Ibn Qayyim. Apatah lagi dengan kita. Maka taubat itu adalah pelengkap. Baik ikhwan, kalau itu dapat kita hayati, apa pula kata penulis kita berkenaan dengan istighfar? Muka surah 45 tadi, dia kata istighfar, maka terkadang apa ni? Dia adalah representasi. Apa dia representasi? Respon lah. Satu respon ini mungkin Indonesia campur orang putih. Dia terkadang menjadi suatu respon dari taubat. Kadang hanya sebatas ucapan lisan, iaitu hanya dengan mengucap dengan lisannya, ya Allah, ampunilah aku. Istighfar semacam ini bukan istighfar yang menampakkan taubat, karena tidak dibarengi oleh penyesalan, meninggalkan perbuatan dosa dan tekad jujur untuk tidak mengulanginya. Ia disebut taubat dan disebut pula istighfar. Maka istighfar yang bermanfaat akan membuahkan hasil adalah istighfar yang dibarengi penyesalan, meninggalkan perbuatan dosa dan tekad bulat mengulanginya. Ini disebut istighfar dan disebut juga wallahu ta'ala alam. Hanya Allah Maha mengetahui. Kita tetap mengambil manfaat penulis kita ini. Baik, dapat saya katakan begini, taubat kita dah faham dah tadi. Istighfar adalah suatu perkataan daripada seorang yang ada hati taubat pada Allah. Dalam hati dia
adalah ucapan seorang yang bertaubat pada Allah dalam bentuk melafazkan, dalam bentuk tutur kata dan doa. Itu istighfar. Nabi Adam alaihi salam, dia bertaubat pada Allah, jiwa bertaubat. Dia beristighfar kepada Allah dalam bentuk doa dalam 23 tadi dalam Al-A'raf. Nabi Nuh alaihi salam sama, dia ada jiwa yang nak taubat pada Allah, maka dia pun beristighfar pada Allah. Nuh kata, Rabbi, Nuh kata, wahai Tuhanku, inni a'udzubika, sesungguhnya aku memohon perlindungan pada engkau, an as'alaka ma laysa li bihi ilmun, daripada aku minta pada engkau apa yang aku tak ada ilmu sebenarnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, kalau sekiranya Tuhan kau tidak memberi keampunan pada aku dan tidak, aku akan jadi orang yang rugi. Nuh mempunyai hati yang nak bertaubat, menyesal. Nabi Nuh dia kata Tuhan, tu anak saya duduk tenggelam dalam tambang yang besar, anak saya. Allah kata, Nuh, innahu laysa min ahlik. Allah sudah, innahu amalun ghairu salih, itu bukan amalan orang yang salih, nak kamu fasik no. Maka Nuh bila dia kata tu anak dia, dia minta Tuhan selamat, Tuhan kata tu bukan anak dia, Nuh rasa macam dia berdosa. Tuhan, wahai Tuhanku, ini adalah ucapan dari seorang yang berjiwa taubat. So, dia melafazkan, dia tak simpan dalam hati dia. Sebab al-i'tiraf, dia kerja hati kan. Penyesalan itu apa? Mengaku kata kita salah, itu bicara hati. Lepas tu apa dia tadi? Menyesal, nadam, itu juga bicara hati. Duduklah hati. Lepas tu apa lagi? Al-iqla', menghentikan perbuatan. Dia juga main pada kekuatan hati dan badan menampakkan. Dan al-azmu tadi, azam, tak mau dah buat lagi dosa, itu juga kekuatan hati. Dan dia pergi selesaikan dengan orang, selesai. Tapi orang yang bertaubat ni, dia tak duduk diam, dia nak menutur kepada Tuhan, kata dia salah, dia nak menangis depan Tuhan. Maka tuturan dia itulah, bicara dia itulah dinamakan istighfar. Maka dalam hadis Nabi mengajak kita nak berbicara pada Tuhan sebagai tanda kata kita telah pun maka kerana itu kekuatan istighfar itu ada taubat. Maka Allah biasanya mengiringi, dan ada juga istighfar saja, tapi biasanya Allah iringkan perkataan istighfar dengan taubat, kerana istighfar itu adalah suatu pendampakan daripada seorang yang kembali pun mencari doa yang boleh dia minta pada Allah. Nabi Ibrahim pun sama, ikhwan, dalam Quran. Dia pun beristighfar pada Allah, bertaubat pada Allah. Dan dia pun kalimah ahli taubat, kau sebaik-baik pengampun. Waqtub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hudna ilaika. Nabi Musa kata, tulislah bagi kami dalam hidup dunia ini, akhirat juga hasanah. Inna hudna ilaika, kami kembali pada engkau, hidayahkanlah pada kami untuk penjelasan tentang istighfar. Istighfar memang ada kena-mengena dengan taubat. Dan ada juga orang yang beristighfar tetapi tidak memiliki jiwa yang taubat. Itu memang ada, tak dapat dinafikan. Jadi ikhwan, pelajaran kita pada malam ni, apakah perbezaan taubat dan istighfar? Semoga antum dapat. Adakah semua orang yang bertaubat itu beristighfar? Taubat itu kelaziman dia, itu peradaban dia. Tapi adakah orang yang beristighfar itu daripada orang yang bertaubat? Belum tentu. Dan berapa kedudukan orang yang bertaubat? Ada dua. Ada orang yang bertaubat, nampak kata dia macam menjauhi dosa, tetapi daripada lelaki, dia menjauhi dosa itu bukan kerana kembali pada Allah.
jadikanlah diri kita ini daripada orang yang taubat dan orang yang beristighfar. Ibnu Qayyim menulis kitab Ad-Da' wa Dawa. Apabila taubat campur dengan istighfar, banyak manfaat dunia, hatta penyakit boleh dihilangkan, bala dapat diangkat dalam dunia, dapat dihilang. Apa lagi Ibnu Qayyim menyebut tentang ketenangan jiwa dapat dikembalikan dengan taubat dan istighfar. Apatah lagi kita ikhwan, kita dalam kondisi yang ada sekarang ini. Baik ikhwatul iman, soalan yang masuk tadi, kita ada soalan daripada Pantai Timur. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati. Abang Daud bagi soalan. Abang Ud, Kota Baru, semoga Allah merahmati Abang Daud. Macam mana nak cari makam sabar yang tinggi dan pemaaf yang total? Ta'ala alam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Saya fikir untuk capai kepada makam sabar yang tinggi dan pemaaf yang total, nombor satu, kita belajar daripada bimbingan Imam Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin. Dia kata kita kena mengetahui 16 versi dalam Quran Allah Ta'ala berbicara tentang sabar macam mana. Saya ingat kita sendiri baru dua, lagi 14 kita tak bincang lagi. Salah satunya termasuk perkara ketiga, iaitu tentang sana'ullah li ahlihi, iaitu bagaimana Allah Ta'ala memuji orang yang sabar. Kepujian Allah bagi pada orang yang sabar. Yang ni kita kena tahu. Kalau kita bagi kita sabar, rasa macam tak ada pulangan apa-apa. Tapi ketinggian Allah Ta'ala puji dua, sifat sabar. Yang kedua, Allah puji orang yang ada sifat sabar. Dengan kita mengetahui kemuliaan sabar dan orang yang sabar, itu akan menyebabkan kita boleh mencapai martabat yang tinggi, makam yang tinggi dalam sabar, dan kita boleh memberi pemaaf yang total. Dengan kita mengetahui, dan Nabi kata apa? Tidaklah ada orang yang hidup dengan tawaduk melainkan Allah angkat kedudukan dia. Jangan takut untuk hidup dengan tawaduk. Jadi dengan kita tahu kemuliaan Allah bagi pada kita dunia dan akhirat, dan itu yang kita hadam tiap-tiap hari, itu boleh menyebabkan dia merangsangkan kemampuan kita untuk sampai kepada makam total dan fatal secara sempurna. Nanti insya-Allah bila kita melalui penjelasan Imam Ibn Qayyim, saya merasakan kita akan dapat lebih manfaat lagi. Baik. Lagi satu, terima kasih menyempurnakan yang saya tangguh kemarin, iaitu daripada sahabat Safar Otar. Semoga sahabat Otar Safar ada bersama kita. Iaitu berkenaan dengan siapa yang Allah bagi petunjuk, menyesatkan dia. Sesiapa yang Allah sesatkan dia, tak ada siapa boleh bagi petunjuk. Saya nak menambah sikit tentang makna petunjuk. Daripada Al-Asma'ul Husna, nama Allah Al-Hadi. Hadi, memberi petunjuk. Al-Hadi, itu baca betul lah, Al-Hadi. Kalau Adi, saya tidak tahu. Adi, kalau orang Penang dia kata Adi. Adi, kasih Adi baru tahu. Adi, Al-Hadi. Mudah-mudahan Adi itu maksud dia Al-Hadi. Al-Hadi bermakna Tuhan yang memiliki sifat petunjuk. Al-Hadi, Allah ini kaya dengan sifat petunjuk. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 31, Allah kata wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasir. Allah kata cukuplah pencipta kamu itu sebagai pemberi petunjuk, dan cukuplah dia sebagai penolong dan pembela kamu. Allah juga sebut dalam surah Haji, Al-Haji ayat 54,
Allah katakan wa annallaha lahadiyal ladzina amanu ila siratim mustaqim. Allah kata dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman ke jalan yang lurus. Jadi al-hadi itu sifat Allah. Baik. Saya kata sikit, sifat al-hadi Tuhan ini dia meliputi alam ini. Bukan pada manusia saja Tuhan bagi petunjuk, pada seluruh makhluk. Pada seluruh makhluk. Allah memberi petunjuk kepada makhluk-makhluk dia semua macam mana nak hidup. Kok ada petunjuk dia. Binatang ada petunjuk dia. Angin ada petunjuk dia. Angin tak pernah berjalan macam orang. Angin main dengan cara dia. Allah tunjuk pada dia macam mana nak hidup dia. Lautan, air, pasir. Makhluk itu dapat petunjuk. Baik. Ulama kita kata yang pertama dengan hidayah ini, yang pertama dipanggil dengan hidayatun ammah, yang umum. Hidayahnya umum ni ke semua orang dapat. Hidayahnya umum, bukan kata orang, semua makhluk dapat. Seperti binatang dapat hidayah. Hidayah apa? Akal ini adalah hidayah. Dengan akal manusia secara automatik, dengan akal ini terus menghindar manusia daripada mudarat. Itu poin petunjuk. Yang kedua, ada lagi satu petunjuk, iaitu bayan wa dalalah, iaitu Allah memberi petunjuk kepada manusia dalam bentuk dan bukti. Ini biasanya petunjuk yang macam ni menyelamatkan manusia dari kecelakaan, daripada mudarat hidup macam ni. Termasuk di dalamnya petunjuk apa? Petunjuk ilmu. Maka ilmu adalah petunjuk. Baik. Di bawah yang kedua ni, siapakah yang tidak mendapat petunjuk ini? Yang pertama pun semua dapat. Yang kedua pun semua dapat. Ada yang ketiga dipanggil hidayatut taufiq wal ilhami, iaitu Tuhan memberi petunjuk dalam bentuk taufiq dan ilham. Ya. Mungkin petunjuk ketiga ni tak semua dapat dan dia bergantung kepada jiwa manusia itu. Yang ketiga inilah dikatakan bahawa siapa yang dikehendaki, siapa yang mendapat hidayah, maka tidak ada kesesatan. Siapa yang disesatkan tidak ada hidayah. Tapi untuk sampai pada yang ketiga, manusia telah melalui dua petunjuk asas. Ilmu adalah petunjuk, akal adalah petunjuk dari Tuhan, panca indera adalah petunjuk daripada Tuhan, alam adalah petunjuk daripada Tuhan. Kesemuanya bertunjuk kepada keesaan Tuhan. Kemudian turun pada petunjuk yang kedua, petunjuk al-bayan dan ad-dalalah. Tuhan beri penjelasan Tuhan, bukan saja Al-Quran, Sunnah, tetapi alam ni adalah penjelasan, sains adalah penjelasan. Baru dia sampai kepada yang ketiga, taufiq. Taufiq ni apa dia? Orang yang telah mendapat dua petunjuk tadi, maukah dia berubah untuk pergi? Ya. Taubat yang kita baca tadi termasuk dalam hidayah yang ketiga ini. Maukah dia dengan itu taufiq, dia menggerakkan diri dia sanggup menerima cabaran korban untuk sampai kepada Tuhan. Dan yang keempat, ada juga petunjuk al-hidayah ilan hidayah, petunjuk kepada ilal jannah, kepada syurga di hari akhirat. Dan dalam banyak-banyak petunjuk ni dia nampak hasil dia. Dan saya akan sebut sikit apa yang disebut oleh Imam Ada Wadaw. Semoga Allah merahmati antum semua di mana saja antum berada. Walaupun saya tak dapat melihat antum, semoga Allah merahmati antum. Terima kasih kerana sudi menempuh 1 jam sedikit ini, kemudahan kepada kita.